Salam sejahtera semua. Saya Wong Sun Eun dari Sekolah Kebangsaan Pujut Corner ingin berkongsikan kajian tindakan saya yang bertajuk Meningkatkan Pemahaman dan Reaksi Murid TP1 Tahun 1 terhadap Bahasa Inggeris melalui penggunaan muzik dalam pembelajaran dan pengajaran. Setelah mengajar 3 tahun bagi subjek Bahasa Inggeris di sekolah kini, saya dapati masalah utama yang menyebabkan murid TP1 sukar untuk memahami bahasa Inggeris adalah disebabkan oleh mereka tidak dapat menumpukan perhatian dalam kelas dan mereka tidak berminat dalam bahasa Inggeris. Jadi ini menyebabkan mereka sukar untuk menguasai bahasa Inggeris. Saya dapati bahawa murid sukar untuk memahami bahasa Inggeris menggunakan kaedah pengajaran tradisional. Saya dapati murid berasa seronok dan mudah untuk mengingat bunyi setiap kali nyanyian dilakukan. Jadi, murid mudah menyerap ilmu apabila belajar dalam keadaan seronok. Setiap kali aktiviti nyanyian dilakukan, murid rasa seronok dan senang mengingat apa yang diajar dalam lagu tersebut. Huraian Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR telah menekankan 4 kemahiran dalam mata pelajaran bahasa Inggeris iaitu listening and speaking, reading, writing dan language arts. Language arts merupakan salah satu kemahiran yang paling digemari oleh murid. Ini kerana dalam language arts mereka suka nyanyian Jazz Chan, menyanyi dan sebagainya. Jadi ini telah menarik perhatian saya untuk menggunakan pendekatan belajar sambil menyanyi dalam membantu murid saya memahami dan menguasai bahasa Inggeris. Muzik sangat penting dalam hidup kita. Menurut Plato, music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm and gaiety to life and to everything. Selain itu, Friedman juga menyatakan bahawa music is the language of emotion. Music adalah bahasa emosi dan emosi selalu berhubung dengan fikiran manusia. Manakala fikiran manusia berhubung dengan tindakan. Tindakan berhubung dengan tingkah laku dan tingkah laku berhubung dengan moral. Johan pula mengemukakan bahawa muzik adalah alat untuk meningkatkan dan membantu perkembangan kemampuan peribadi. Isu yang saya perhatikan di dalam kelas 1D adalah murid-murid TP1 ini mereka kurang minat dan tidak fokus dalam pembelajaran bahasa Inggeris. Setiap kali proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan, mereka gemar bermain tanpa menyiapkan kerja. Ini kerana mereka tidak faham apa yang diajar dan secara tidak langsung, ini telah memadamkan minat mereka terhadap subjek bahasa Inggeris kerana mereka tidak faham apa yang mereka dengar. Tetapi saya dapati melalui nyanyian, saya mudah menarik perhatian mereka di dalam kelas. Ini kerana mereka suka menyanyi dan membuat pergerakan mengikut muzik. Jadi, muzik dapat menarik minat murid dengan efektif. Oleh itu, murid-murid tersebut memerlukan suatu cara pembelajaran yang seronok yang boleh menarik minat mereka dan seterusnya mereka boleh memahami apa yang mereka belajar. Terdapat 2 objektif am untuk kajian ini. Yang pertama adalah supaya murid TP1 dapat memahami dan mempelajari perkataan dan arahan mudah bahasa Inggeris dalam keadaan yang menyeronokkan dan bermakna melalui pendekatan belajar sambil menyanyi. Objektif am yang kedua adalah menambah baik amalan kendiri dalam proses pembelajaran dan pengajaran untuk kemahiran bahasa Inggeris dalam kalangan murid-murid TP1 melalui kaedah belajar sambil menyanyi. Objektif khusus untuk kajian ini pula, kajian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemahiran murid TP1 tahun 1
untuk memahami dan mempelajari perkataan dan arahan mudah bahasa Inggeris dalam keadaan yang menyeronokkan dan bermakna melalui pendekatan belajar sambil menyanyi. Terdapat 3 persoalan untuk kajian ini. Yang pertama, adakah pendekatan belajar sambil menyanyi dapat membantu murid-murid menguasai bahasa Inggeris? Soalan kedua, adakah kaedah menyanyi dapat mengubah persepsi kanak-kanak bahawa bahasa Inggeris adalah suatu bahasa yang sukar kepada bahasa yang menyeronokkan dan mudah difahami? Yang ketiga, adakah kaedah belajar sambil menyanyi dapat membantu guru menambah baik amalan kendiri dalam proses pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggeris? Kajian tindakan ini melibatkan 15 orang murid TP1 dalam bahasa Inggeris tahun 1 di SK Pujuk Corner. Daripada pemerhatian, mereka adalah kumpulan murid yang paling memerlukan bantuan untuk meningkatkan tahap pemahaman mereka terhadap bahasa Inggeris. Kajian ini dijalankan di kelas 1D di SK Pujuk Corner pada bulan Jun hingga Oktober tahun 2019. Kajian ini dijalankan sewaktu PDPC Bahasa Inggeris. Dan kaedah penyelidikan yang digunakan adalah kaedah campuran yang melibatkan data kuantitatif iaitu melalui ujian pra dan ujian pos serta data kualitatif iaitu melalui pemerhatian. Sebelum menjalankan intervensi, 30 orang murid kelas 1D telah diperhatikan dalam kelas bagi mengesan murid-murid yang lemah agar dapat diberikan bantuan awal. Selain itu, ujian pra-phonics telah dijalankan bagi mengesan murid yang masih tidak dapat membunyikan 26 bunyi asas phonics. Melalui pemerhatian awal, didapati 15 orang murid tidak menunjukkan minat terhadap bahasa Inggeris. Antara sikap dan tingkah laku yang diperhatikan daripada mereka adalah mereka termenung dan tidak memberi perhatian. Ada antara mereka yang bermain dengan rakan di dalam kelas. Mereka pendiam dan pasif. Ada juga di antara mereka yang tidak berani menyertai aktiviti kerana kurang keyakinan dalam bahasa Inggeris. Gambar ini menunjukkan keadaan dalam kelas sebelum intervensi dijalankan. Di sini kita boleh nampak murid sangat pendiam, ada yang rasa bosan dan ada yang bermain sesama sendiri sewaktu guru sedang mengajar. Hasil daripada ujian pra yang telah dijalankan ke atas 30 orang murid 1D, didapati 15 orang murid belum menguasai phonics. Di sini kita boleh tengok 15 orang telah menguasai phonics dan mendapat markah di antara 21 hingga 26 daripada 26 markah penuh dalam ujian pra. Manakala masih terdapat 15 orang yang mendapat markah 0 hingga 10 markah sahaja dalam ujian pra. Jadi, 15 orang ini telah menjalankan intervensi melalui pendekatan menyanyi sambil belajar. Hasil daripada tinjauan awal, seramai 15 orang murid yang mendapat kurang daripada 10 markah dalam ujian pra telah mengikuti intervensi ini. Intervensi yang dijalankan adalah mengaplikasikan muzik dalam PDP Bahasa Inggeris. Terdapat 4 kategori muzik dan 4 fungsi muzik dalam PDP Bahasa Inggeris. Yang pertama adalah muzik untuk pengurusan kelas. Muzik ini dinyanyikan secara rutin. Setiap hari akan dinyanyikan. Contoh lagu yang dinyanyikan adalah Sit Down Song, sit down, everybody sit down, sit down, sit down, sit on your chair. Quiet Song, quiet, quiet, everybody quiet, 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 zip up your mouth. Clean Up Song dan Sunday Monday Song. Sunday Monday Song ini digunakan untuk mereka menulis tarikh dan hari setiap kali mereka membuat latihan. Muzik yang kedua adalah muzik komunikasi. Muzik ini juga dinyanyikan secara rutin.
Contoh lagu yang dinyanyikan adalah lagu Good Morning dan lagu See You Later Alligator pada akhir pembelajaran. Muzik yang ketiga adalah muzik tata bahasa. Jadi, murid akan menyanyikan muzik ini untuk mempelajari tata bahasa. Contohnya, shape song, number song, Pete the Cat, colors, dan sebagainya. Mereka akan menyanyikan muzik tata bahasa ini dengan aksi untuk memudahkan mereka mengingat tata bahasa yang dipelajari melalui lagu. Muzik yang keempat adalah muzik phonics. Muzik phonics juga mereka nyanyikan dengan aksi. Dan muzik yang digunakan adalah phonics song. Mereka akan menyanyikan lagu dengan aksi untuk mereka mengingati bunyi-bunyi phonics. Lagu phonics adalah seperti A is for apple, apple, B is for ball, ball. Jadi mereka akan buat aksi. Sewaktu intervensi dijalankan, dua kaedah pengumpulan data telah digunakan. Yang pertama adalah kaedah pemerhatian dalam kelas di mana 15 orang murid telah diperhatikan sewaktu nyanyian dilakukan. Manakala kaedah kedua adalah kaedah penilaian, iaitu ujian post-phonics dan dijalankan bagi melihat kemajuan murid selepas intervensi. Penilaian yang saya gunakan adalah ujian pra dan post. Ujian pra dijalankan sebelum intervensi dan ujian post dijalankan selepas intervensi. Jadi, sewaktu ujian pra, didapati 15 orang perlu mengikuti intervensi ini. Selepas intervensi dijalankan, ujian post telah dilakukan. Jadi, ini merupakan contoh ujian pra dan ujian post. Set soalan bagi ujian pra dan ujian post adalah sama, tetapi susunan soalannya adalah berlainan. Ini adalah untuk memastikan bahawa murid-murid benar-benar boleh menjawab soalan dengan betul tanpa menghafal susunan jawapan. Jadual ini menunjukkan perbandingan markah antara ujian pra dan ujian post phonics bagi 15 orang murid yang dikaji. Markah penuh untuk kedua-dua ujian adalah 26 markah dan kita dapat tengok markah untuk semua murid meningkat. Jadi di sini kita dapat lihat data perbandingan analisis markah ujian pra dan ujian post phonics selepas pelaksanaan intervensi. Kita dapat lihat bahawa pada ujian pra sebelum intervensi, 15 orang ini berada pada kedudukan 0 hingga 10 markah. Manakala selepas ujian post, 100% murid telah menunjukkan perkembangan dalam phonics. Kaedah pemerhatian melalui penglibatan telah digunakan di dalam kajian ini. Rakaman video telah dibuat setiap kali intervensi dijalankan. Muzik yang digunakan adalah muzik pengurusan kelas, muzik komunikasi, muzik tata bahasa, dan muzik phonics. Melalui pemerhatian, murid menunjukkan respon sebaik sahaja lagu dinyanyikan. Selain itu, murid dapat mengingat tata bahasa dengan mudah melalui muzik dan mereka dapat mengingat bunyi phonics dengan baik melalui muzik dan aksi. Kajian ini telah membuktikan bahawa pendekatan belajar sambil menyanyi ini dapat mencetuskan minat dan mengurangkan rasa bosan murid terhadap bahasa Inggeris. Selain itu, pencapaian murid menunjukkan peningkatan yang sangat ketara dalam penguasaan bahasa Inggeris. Pendekatan ini juga telah dapat meningkatkan mutu pengajaran saya sebagai seorang guru dan sikap murid telah menunjukkan perubahan yang sangat ketara terhadap mata pelajaran bahasa Inggeris. Sikap mereka telah berubah menjadi lebih positif. Kajian ini juga telah memberi keyakinan kepada saya untuk mengamalkan pendekatan belajar sambil menyanyi di dalam kelas. Kesimpulannya, pendekatan belajar sambil menyanyi memang dapat membantu murid-murid TP1 untuk memahami dan menguasai bahasa Inggeris dengan lebih cepat dan berkesan. Oleh itu, saya akan meneruskan intervensi ini dengan menggunakan pendekatan yang sama dan aktiviti nyanyian yang sama untuk mengajar murid TP1 mengenai pembentukan ayat pula. Selain itu, intervensi ini juga boleh dilaksanakan untuk membantu murid dalam subjek lain selain daripada bahasa Inggeris. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.